Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajar tajuk gerakan pada suatu garis lurus. Okey, gerakan pada suatu garis lurus. Dalam tajuk ini kita akan belajar berkaitan dengan sesaran. Okey, sesaran yang simbolnya ialah S. Okey, kemudian kita akan belajar juga halaju yang simbolnya ialah V serta pecutan. Pecutan ialah A. Okey, untuk sesaran, katalah ada satu zarah, dia bergerak dari O. Ini titik O. Okey, ada satu zarah bergerak ke kanan. Ini dipanggil gerakan bila dia bergerak ke kanan, bermaksud sesarannya positif. Bila positif maksudnya lebih besar dari kosong. Bila dia bergerak ke kiri, okey, bila zarah itu bergerak ke kiri, maksudnya sesarannya lebih kecil dari kosong. Okey, bila zarah berkenaan dia berada pada O. Dia tak bergerak lah, maksudnya dia tak bergerak ke sana, tapi dia berada di sini, di O. Berada, ayatnya ditulis selalunya berada pada O ataupun melalui O, ataupun dia dah bergerak ke kanan, lepas tu dia patah ke kiri, dia melalui semula, melalui O kembali. Okey, dia melalui O kembali. Bila dia patah balik, okey, dia patah semula dan dia melalui O semula, pada ketika itu S-nya ialah kosong. Okey, itu sesaran. Sesaran ni dia berbeza dengan jarak. Okey, contohnya kalau ini ada satu tempat, katalah ini tempatnya A. Okey, dia bergerak ke sana sejauh 10 meter. Okey, ini B. Dia bergerak ke sana 10 meter. Jadi maksudnya jarak dari A ke B ialah 10 meter dan sesarannya pun 10 meter juga. Okey, katalah bila dah sampai ke B, dia patah balik. Dia berpatah semula ke sini. Okey. Jadi kalau jarak, kita akan kata 10 meter ke sana ke B dan 10 meter kembali semula ke A. Jadi kalau jarak, kita kata 10 tambah 10. Jadi bermaksud jaraknya ialah 20. Tetapi kalau sesaran, kalau ke sana 10 meter, kemudian dia berpatah balik, dia melalui tempat dia mula-mula tadi, jadi sesarannya akan jadi kosong. Itu bezanya jarak dengan sesaran. Okey, seterusnya kita lihat iaitu halaju. Okey, halaju simbolnya ialah V. Okey, katalah macam tadi juga, ada titik O di sini. Okey, bila sebut pasal halaju, dia melibatkan zarah itu bergerak. Okey, dia bergerak ke kanan. Okey, dia bergerak ke kanan. Okey, kalau macam sesaran, dia berada di sebelah kanan, dia berada sebelah kiri. Yang ini dia bergerak ke kanan. Jadi sesarannya sesaran pula dah V. Halajunya positif. Dia bergerak ke kiri. Okey, halajunya negatif, lebih kecil dari kosong. Dan bila dia tidak bergerak, jadi di sini ialah dia berhenti. Ayat selalu digunakan, perkataannya ialah dia berhenti, ataupun dia rehat, ataupun dia belum bergerak. Maksudnya semua kes ini dia tidak bergerak. Bila dia tidak bergerak, bermakna V dia sama dengan kosong. Okey, seterusnya kita pergi kepada pecutan. Pecutan ialah simbolnya ialah A. Okey, ataupun kadang-kadang disebut juga sebagai kadar perubahan halaju. Kadar perubahan halaju. Kadar perubahan halaju juga ialah A. Okey, bila zarah itu
memecut. Maksudnya dia semakin laju. Okey, bila dia semakin laju, A-nya lebih besar dari kosong. Bila dia semakin perlahan ataupun juga dikenali sebagai nyah pecutan, maka A-nya ialah lebih kecil dari kosong. Bila hal lajunya ialah seragam. Okey. Maksimum, minimum, okey, bermaksud seragam, bermaksud A-nya sama dengan kosong. Okey, itu dia pengenalan untuk sesaran S, hal laju V dan juga pecutan A. Okey, untuk memudahkan kita, saya buatkan secara ringkasnya di sini. Okey, apabila dia pada hal laju V ialah hal laju, A ialah pecutannya, hal laju awal ataupun pecutan awal ialah, kita kena ingat bila disebut perkataan awal di situ bermaksud T dia sama dengan kosong. Okey, yang ini dalam soalan bila disebut sesaran maksimum atau minimum, hal laju maksimum atau minimum. Okey, saya buatkan macam ni. Kita ada S, biasanya tanya S, V, A. Bila jumpa soalan kita mesti susun, buat S di atas, V di bawah, A di bawah sekali. Okey, jadi bila disebut S maksimum ataupun minimum, bila ini maksimum atau minimum, bermaksud V dia yang kosong. Dan bila disebut V maksimum atau minimum, bila V-nya yang ini maksimum atau minimum, bermaksud A-nya yang kosong. Okey, bila zarah melalui tempat itu semula, tadi kita dah sebut, bila zarah dia melalui tempat itu semula, yang kosong ialah dia punya sesaran. Okey, bila zarah berhenti, rehat atau berpatah balik, okey, itu maksudnya, tadi kalau dia berhenti apa? Maksudnya tidak bergerak. Bila tak bergerak, bermaksud V dia sama dengan kosong. Bila dia bergerak ke kanan, V lebih besar dari kosong. Bila dia bergerak ke kiri, V lebih kecil dari kosong. Okey, kemudian pecutan positif ataupun dia memecut, bermaksud A lebih besar dari kosong. Bila pecutannya negatif ataupun nyah pecutan, bermaksud A-nya lebih kecil daripada kosong. Jarak saat yang ketiga. Okey, jarak pada saat yang ketiga. Soalan biasanya tanya sama ada jarak saat ketiga ataupun ditanya jarak 7 saat pertama. Ini bergantunglah. Ini dia boleh berubah lah. 7 dengan 3 ni boleh berubah. Jarak pada saat yang ketiga, cara pengiraannya ialah kita buat tanda modulus sebab jarak mesti positif, jarak tak boleh negatif. Jadi S pada T3 tolak S pada T2. Jarak pada saat yang ketiga tolak jarak pada saat yang sesaran pada saat yang ketiga tolakkan dengan sesaran pada saat yang kedua, kita akan dapat jarak saat yang ketiga. Okey, jarak 7 saat yang pertama. Jadi 7 saat yang pertama, untuk senang mengiranya, formulanya ialah tanda modulus lagi sekali sebab jarak tak boleh negatif. Jadi 2 S maksimum. Okey, S maksimum tadi kita ingat S maksimum ialah pada ketika V dia kosong. Okey, S maksimum tolak dengan, sebab kita nak jarak pada 7 saat, jadi S7, dan kita tolakkan dengan sesaran dia pada ketika dia kosong, S kosong, pada T-nya kosong saat. Okey, dan biasanya lah S kosong ini kosong juga, bergantung kepada soalan. Okey.
Okey, untuk tajuk ini sebenarnya dia berkait rapat dengan penggunaan pembezaan dan juga pengamiran. Tetapi yang saya nak tunjuk dekat sini ialah kita tak mau guna pengamiran. Tak nak sebut pengamiran dan pembezaan sebab kita rasa selalu pelajar beranggapan pengamiran dan pembezaan susah. Okey, jadi saya buat di sini. Kalau gerakannya menurun, melibatkan tanda darab dengan tolak. Kalau tandanya menaik, dia akan tambah dengan bahagi. Okey, macam mana nak gunakan dua benda ni? Saya tunjukkan dekat sini. Kalau jumpa soalan yang berkaitan dengan gerakan pada satu garis lurus, yang pertamanya kita buat SVA. Okey, buat SVA dulu. Okey, kemudian kita letakkan apa maklumat yang diberi dalam soalan. Contohnya dekat sini dalam soalan diberi A-nya, pecutannya ialah 10 tolak 2T. Okey, maksudnya diberi bawah. Bila diberi bawah, kita nak dapatkan atas. Nak dapatkan V, nak dapatkan S, maksudnya gerakannya ke atas. Bila ke atas ialah tambah dan bahagi. Okey, tambah dan bahagi. Tambah ini ialah untuk indeksnya. Okey, tambah ini ialah untuk indeksnya. Dan bahagi ini, ya maksudnya indeksnya itu letak di bawah. Okey, contoh. Okey, 10T. 10T dekat sini, asalnya tak ada T. Okey, sekarang ialah kita tambah dekat sini. Kalau pemalas, kita tambah saja T. Okey, tolak. Okey, 2T. T dekat sini 1. So, bila dia naik ke atas, T-nya ini 1 tambah lagi 1. Okey, bermaksud 2T tambah lagi 1 jadi 2. Lepas tu bahagi. Bahagi 2. Dan ingat bila gerakkan ke atas ada tambah C. Okey, jadi di sini ini ada 2 potong. Jadi tinggallah 10T tolak T kuasa 2 tambah C. Okey, kemudian kita menaik ke atas lagi untuk dapatkan S. Okey, untuk dapatkan S pula, ini tadi T-nya 1 kan? Jadi tambah. Jadi bermaksud dekat sini 10 T-nya 1. Tambah lagi 1 jadi 2. Tambah dan bahagi. Bahagi 2. Okey, tolak. Ini dah tak ada, tinggal T kuasa 2. Tambah lagi 1, T kuasa 3. Bahagi 3. Okey. Di sini, yang last sini, ialah kita tambah saja T. C tambah dengan T. Okey. Kemudian ujungnya letak C. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Diberi V. Okey, tadi kita dah lihat yang ke atas. Ke atas. Ke atas ialah tambah dan bahagi. Ini kuasa 1 bermaksud 12T. Ni tambah lagi 1 jadi 2. Bahagi 2. Okey. Kemudian yang ini tolak. Ni tambah lagi 1. 2T. Tambah lagi 1 jadi 3. Bahagi 3. Tambah C. Okey. Jadi di sini kalau ada yang boleh dipermudahkan tu kita permudahkanlah. Ini 2 ni jadi 6. Jadi 6T kuasa 2. Okey, bila dia turun ke bawah, bermaksud darab kemudian tolak. Okey, apa maksud darab? 1 darab dengan 12 ialah 12 T. Bila dah darab kita tolak. 1 tolak 1 kosong. Okey. Kalau ke bawah, ini ke bawah ya. Daripada V nak dapatkan A. Ke bawah ialah darab tolak. Darab 2 darab 2 4. Tolak 2 tolak 1 1.
Okey, ataupun boleh tulis sebagai T kuasa kosong ialah sebarang nombor yang kuasa kosong nilainya ialah 1. Jadi 1/12 ialah 12 tolak 4 T. Okey. Seterusnya kita pergi tengok yang ini. Ni sama. Sama, dia bagi V. Jadi kita nak dapatkan ke atas ialah tambah bahagi. Okey, 6 ni tak ada apa-apa, maksudnya kita tambah dengan T. Okey. Jadi kita dapat 6T tambah 4. T ni 1. 4T. Okey, tambah bila 1 jadi 2 bahagi 2 tolak 2T kuasa 2 ni tambah lagi 1 jadi 3/3. Okey, tambah C. Okey, sekarang bila turun ke bawah, ialah darab tolak darab. 6 ini ialah bermaksud T-nya tak ada. Jadi bila T tak ada bermaksud T kuasa kosong. Okey, bila dia kata darab bermaksud kosong, darab dengan 6 ialah kosong. Dia tak payah tulis dan yang lain. Okey, yang ini pula 1 darab dengan 4 ialah 4 T tolak ni kuasanya tolak 1 tolak 1 kosong. Okey, yang ini pula ni bawa ke hadapan, darab tolak. Darab 2 darab 2 4 T. Ini tolak 2 tolak 1 1. Okey, jadi maksudnya dekat sini yang tinggal ini T kuasa kosong ialah 1 darab 4 ialah 4 tolak 4T. Okey, ini A dia. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang keempat. Contoh yang keempat ialah diberi A, beri bawah sekali. Kita nak naik ke atas. Naik ke atas ialah tambah bahagi. Tambah tu untuk apa? Tambah tu untuk dia punya kuasa dia kita tambahkan. Kemudian bahagi dengan kuasa itu. Ni kuasa 1. Tambahkan kuasanya. 2T kuasa 1 tambah 1 ialah 2 bahagi 2. Okey, tolak. Ini kalau tak ada apa-apa, macam ni tadi tak ada apa-apa, kita tambah dengan T. 8T tambah C. Pastikan ada C lah. Okey. Kemudian bila naik lagi ke atas, ini potong dengan ni. Dia tinggal T kuasa 2 sahaja. Bila naik lagi ke atas, ini tambah bahagi. Okey. T tambah jadi 3/3. Tolak 8T ni kuasa 1. Tambah lagi 8T kuasa 2/2. Tambah T. CT. Kemudian ada pemalar dekat belakang. Okey, jadi ini pemudahkan dapat 4. Okey, seterusnya soalan yang kelima ialah diberi A-nya ialah 9 tolak 4T. Okey, naik ke atas juga. Bila naik ke atas ialah ini 9 bermaksud akan jadi 9T. Okey, tolak 4T ni kuasa 1. Bila naik ke atas kuasanya bertambah. 4T kuasa 2 bahagi 2. Okey. Ini kemudian ujung sekali mesti ada tambah C. Jadi ni potong dengan ni tinggal 2. Okey, yang di atas sekali ialah ini kuasa 1. Jadi bila naik ke atas bertambah kuasanya 9T kuasa 2/2. Tolak 2T kuasa 2. Jadi 2T kuasa 3 bertambah per 3. Tambah CT.
Bila ada pemalar tambah T, bila C tambah T, tambah lagi satu pemalar. Okey, yang keenam, bila diberi V. Bila diberi V, ada naik ke atas. Nak dapatkan A, turun ke bawah. Okey, kita naik ke atas dulu, dapatkan sesarannya dulu. 10, kalau pemalar akan bertambah T. Jadi di sini akan jadi 10 T. Okey, tambah T ni kuasa 1, jadi 3T kuasa 2 per 2. Tolak, T kuasa 2 akan jadi T kuasa 3 per 3 tambah C. Okay, ini bila turun ke bawah, darab dan tolak. Okey, ini bermaksud 10 T kuasa 0. Okey, jadi darab. Maksudnya 0 darab 10 ialah 0. Okey, bila dah 0 tak perlu darabkan dengan lain lagi dah. Terus dapat 0 saja. Kemudian 1 darab dengan 3 ialah 3T. Dah darab, kita tolak. Ni darab, lepas tu kuasanya tolak. 1 tolak 1, 0. Ini darab. 2, ini kalau tak ada apa-apa, maksudnya 1 kat depan. Jadi 2 darab dengan 1 ialah 2T. Kuasanya kita tolak. Okey, dah darab, kita tolak. 2 tolak 1, 1. Jadi maksudnya untuk A-nya ialah kita dapat T kuasa 0 ialah 1. 1 tolak 3 ialah kita dapat 3 tolak 2T. Okey, jadi kita cuma perlu buat ini saja. SVA. Okey, kemudian kita ingat yang ini. Bila ke bawah, darab dengan tolak. Bila ke atas, tambah dan juga bahagi. Okay, jangan lupa untuk menyaksikan siri yang kedua bagaimana penyelesaian soalan-soalan SPM-nya.